Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 亲爱的主内弟兄姐妹，大家晚安。 Satu anugerah yang sangat indah kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bisa mengadakan ibadah Sabat dan juga kebaktian keperluan rohani. 感谢神的恩典呢，我们能够聚集在一起，我们能够领会神的道理。 Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga masih ada sedikit rasa lelah selepas kita mengadakan Kongres Internasional. 那我们刚刚结束的这个就是年总的会议，在我们雅加达举行。 Banyak saudara seiman kita, para hamba Tuhan selepas Kongres Internasional juga mengalami kelelahan dan juga sakit. 那么我们的很多的同龄，我们领受到他的恩典 Termasuk juga saya, saudara. 我呢也是参加。 Saya sempat tidak ada suara selama seminggu setelah Kongres Internasional. 那么在这个一个礼拜时间里面，我曾经呢连声音都没有了。 Saya berpikir bahwa bagaimana saya bisa membawakan KKR ketika suara saya tidak bisa kembali seperti sedia kala. 我曾经想，什么时候我的声音能够恢复过来？ Dokter menyuruh saya untuk bisa istirahat selama paling lama adalah seminggu, saudara. 医生叫我要休息最久要休息1个礼拜的时间。 Dia menuliskan surat agar saya harus istirahat selama seminggu. 他呢也写这个有写那个准假的信给我，就是要休息1个礼拜。 Saya bilang hari Jumat dan Sabtu saya harus membawakan firman Tuhan di Cibaduyut. 我说了，我这个就是星期六跟星期天我有那个讲道。 Dokter berkata, kalau tidak nanti nodul atau benjolan dalam pita suara bisa banyak. 医生说如果没有等一下没有声音更危险。 Dan pada saat saya membawakan firman Tuhan, saudara, saya hanya bisa membawakan firman Tuhan hari Jumat saja. Hari Sabtu saya tidak bisa melanjutkan firman Tuhan dan dilanjutkan oleh seorang penginjil. 因此呢，我们那个礼拜拜六了不能够参加。 Saya berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan? 我想呢，我在思考一个问题。 Dan bersyukur saudara bahwa pada hari ini saya bisa melayani adalah bukan karena kekuatan saya, tapi karena Tuhan dan doa Bapak Ibu sekalian. 我感谢神，我今天能够服侍神，不是我的力量，但是是神给我的恩典。 Saya begitu bersuka cita bisa melihat sidang jemaat Gereja Suciati Jakarta di tempat ini. 我很感恩，我今天能够跟大家一起在这个地方，就是雅加达的教会。 Bagaimana semangat daripada seluruh pengerja sidang jemaat dalam mempersiapkan Kongres Internasional dan sampai akhir penutupan Kongres Internasional bisa berjalan dengan baik. 我们看到大家都积极的为这个联总在雅加达会议开得圆满成功，大家都做出了很大的努力。 Dan pada hari ini saudara kita akan memulai kebaktian kebangunan rohani. 那么今天我们开始现在的灵恩会。 Saya minta slide-nya bisa berubah ke slide KKR. Oke, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebaktian kebangunan rohani dimulai. 奉主基督耶稣圣名，我们今天那个灵恩会开始。 Kiranya firman Tuhan bisa memberikan kekuatan dan juga visi rohani di dalam hati kita. 愿神的道给我们力量，给我们了鼓舞。 Saudara, bila kita lihat gambar di depan, 我们看这个上面这个屏幕上的字， kita tahu bahwa ini adalah gambar sabit, saudara. 那我们知道了一个镰刀。 Apa fungsi sabit? 镰刀的作用是什么呢？ Untuk memanen hasil tuayan. 这个镰刀呢，用来收割我们的作物。 Padi yang siap untuk dipanen menggunakan alat manual yaitu sabit. 我们的稻谷成熟了，我们用镰刀来收割它。 Tak jarang sabit juga digunakan untuk bisa memangkas rumput-rumput liar. 同时呢，它也可以把其他的杂草除掉。 Bagaimana di akhir zaman? Alkitab menggambarkan apa fungsi sabit ini, saudara? 圣经也告诉我们镰刀的作用。 Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab Wahyu pasal 14. 我们一起看那个启示录的14章。
Kitab Wahyu pasal 14. 我们看启示录的14章， Kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 14章我们看 Kitab Wahyu pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. 启示录14章14到16节。 Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya, dan sebilah sabit tajam di tangannya. 15. 15节， Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu, dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. 16. 16节， Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Saudara, ini adalah fungsi sabit di akhir zaman. 弟兄姐妹们，这里讲到的是镰刀在这个末世的作用。 Siapa yang duduk di atas awan itu? 谁坐在这个上面呢？ Dia adalah seorang seperti anak manusia. 他像人子一样。 Kita ketahui bahwa seorang seperti anak manusia adalah Tuhan Yesus. 我们知道这个人子就是指的是主耶稣基督。 Sebelum Tuhan Yesus bangkit, dia adalah anak manusia. 当主耶稣还没有复活之前，他是人子。 Tetapi ketika Tuhan Yesus telah bangkit, dia dimuliakan. Dia adalah seperti anak manusia yang dicatatkan dalam kitab Wahyu. 那么当主耶稣复活了以后，他呢是有荣耀的冠冕， Dan juga dia memiliki mahkota emas di atas kepalanya. 所以呢，他有这个特别的荣耀在这个宝座之上。 Hanya satu-satunya yang bisa berhak memiliki mahkota emas selain daripada hanya Yesus. 所有的权柄只有在主耶稣的手里。 Dan di tangannya ada apa, saudara? 弟兄姐妹们， Sebilah sabit tajam. 一个镰刀， Di ayat yang ke-15 dikatakan, 那怎么说呢？ seorang malaikat lain dari bait suci. 一个这个穿白色衣服的， Siapakah dia, saudara? 谁？他是谁呢？ Malaikat seringkali di dalam kitab Wahyu berbicara tentang roh yang melayani. 那么他们常常这个讨论启示录当中的问题。 Malaikat juga seringkali digambarkan dalam kitab Wahyu adalah pemimpin-pemimpin gereja. 那么有时候呢，启示录当中有写到了教会的领导人。 Tetapi bila kita melihat dalam konteks Wahyu pasal 14, 我们看这个启示录14章里面， malaikat yang lain ini dari bait suci menggambarkan sebuah gereja, saudara. 那么这个穿着白袍的是象征着教会， Karena dia berasal dari bait suci. 他是从那个圣洁的出来的。 Dia adalah seorang yang membawa pesan Tuhan, dia mewakili gereja. 他代表着教会。 Apa yang dikatakannya, saudara? 那这个是什么意思呢？ Dia berseru dengan suara nyaring. Dia berseru dengan suara nyaring 他呢要用那个特别的声音呼喊， kepada dia yang duduk di atas awan itu. 他呢坐在这个云端之上 Ayunkanlah sabit. 那么他挥动着镰刀 Saudara, gereja meminta kepada Tuhan. 弟兄姐妹，教会呢，我们要遵守神的教导 Untuk mengirim pekerja. 我们要找这个要做工的人。 Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat yang kedua. 路加福音4章2节， Lukas pasal 10 ayat yang kedua. 路加福音4章2节， Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 那这里说要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼。 Saudara, siapa yang mempunyai pekerja? 那么谁要
做工作呢？ Tuhan kita. 啊，那就是说我们的神要我们去工作。 Tuhanlah yang punya sabit itu. 那么主耶稣是掌管这个镰刀的人， Gereja harus berdoa kepada Tuhan. 那么教会的是主耶稣的身体。 Berseru kepada Tuhan meminta pekerja untuk bisa dikirimkan menuai daripada hasil tuaian itu. 那么我们的教会要找做工的人，要来这个收割庄稼。 Saudara, sabit ini siapa? 那么镰刀是指谁呢？ Menggambarkan diri kita, 那是代表我们， para pekerja. 就是工作的人。 Gereja berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan bisa melemparkan, mengayunkan sabitnya, para pekerjanya untuk bisa menuai karena bumi sudah masak. 那么教会要为主做工作，因为这个很多庄稼已经成熟了。 Saudara, kenapa kita harus segera menuai? 那我们呢要准备好要做收割庄稼的工作。 Kenapa kita harus melakukan pemberitaan Injil, saudara? 我们为什么要这样做呢？ Karena kedatangan Tuhan sudah nyata. 因为神呢有这样说， Meterai demi meterai dibuka oleh Tuhan. Meterai demi meterai telah dibuka oleh Tuhan. 那个印呢已经开始打开了， Kita perlu bersegera, saudara. 我们要准备好。 Dalam KKR 3 hari ini, 我们这个3天的时间， kita akan membahas mengenai nubuatan tentang gerejanya. 我们呢要大家来讨论这个关于教会的工作。 Kita bersama-sama hidup di akhir zaman. 我们呢一起是活在这个末世。 Buat apa kita hidup? 我们生活的意义是什么呢？ Bukan hanya untuk bisa memenuhi ambisi dan tujuan hidup kita semata saja. 那不只是为了我们完成我们自己所要的工作， Tetapi kita harus menggenapi rencana Tuhan. 我们呢要完成主耶稣交给我们的工作。 Kita harus meyakini gereja sejati. 我们要相信真耶稣教会。 Ketika kita yakin gereja sejati, saudara, 我们如果相信这个真耶稣教会， maka kita akan berani memberitakan Injil. 那我们就很勇敢的能够传福音。 Kita akan memberitahukan kebenaran itu kepada orang di luar sana. 我们把真理传扬出去， Supaya mereka mengenal kebenaran. 那我们呢把这个真理向外传扬， Supaya mereka diselamatkan. 使他们呢能够听到的能够得救。 Saudara, oleh sebab itu dari malam hari ini sampai dengan 2 hari ke depan, 因此呢，弟兄姐妹们，我们从今天晚上开始到这个3天时间里面， sebenarnya apa yang telah Tuhan rencanakan dalam hidup kita sebagai umat percaya? 那么神在我们的生活中已经做了很好的规划，特别是我们信主耶稣的人， Dan apa yang harus kita lakukan, saudara? 我们为什么要这样做呢？ Dalam waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita. 我们的时间把它奉献给神。 Pada malam ini, saudara, kita lihat bagaimana meterai pertama diberikan kepada umat manusia, 我们 khususnya umat percaya. 我们看第一个印它是怎么样给我们，特别是给我们相信的人。 Kita buka bersama-sama dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. 我们看启示录第6章， Kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 我们看第1节和第2节。 Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, 当主耶稣这个第2次还没有再来的时候， Tuhan akan membuka meterai demi meterai. 这个神呢要打开这个印， Dan meterai demi meterai ini dibukakan adalah sebuah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di akhir zaman. 那么这个打开这个印是在末世一个特别的时代，它的一个特征。 Mari kita lihat di meterai yang pertama ini. 我们看第一个印， Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 启示录第6章的1节和2节。 Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." 2.
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Meterai yang pertama 这是第一个印， memiliki satu karakteristik. 有一个特征。 Kalau kita lihat karakteristik daripada meterai yang pertama ini, saudara. 我们看第一个印的特征是什么呢？ Meterai pertama adalah kuda putih. 就是这个白马。 Kuda putih ini memiliki karakteristik, 那么白马有什么特征呢？ di mana dia berwarna putih, 首先它的颜色是白的， seekor kuda, 是一匹白马， terdapat busur atau panah, 有这个弓箭弓， dan juga yang menungganginya dan terdapat mahkota. 那么这个骑在这个马上的人，他有这个冠冕。 Nah, kita lihat karakteristik yang pertama, 我们看第一个这个特征呢， yaitu kuda, saudara. 首先是这个马。 Biasanya kuda dipakai untuk apa, saudara? 平常这个马是用来做什么用的呢？ Kuda biasanya digunakan untuk persiapan perang. 马呢是平常呢在古代是战争用的。 Bila kita lihat dalam kitab Amsal pasal 21, 我们看这个箴言21章， Amsal pasal 21 ayat 31. 箴言21章 Amsal pasal 21 ayat 31. 31节， Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. 那么马是为战争准备的，但是呢胜利呢是掌握在这个神的手里。 Kuda yang paling kuat pada zaman purbakala, pada zaman dahulu dalam perjanjian lama adalah kuda dari Mesir. 我们这个在旧约时代，这个马呢是最早是在埃及才有。 Kita kenal bahwa kereta kuda dari Mesir, kereta Firaun, adalah perlengkapan perang yang sangat handal untuk bisa meraih kemenangan. 我们看到这个埃及法老王，他用这个马车来作战。 Ketika pasukan Mesir menyerang dan juga mengejar daripada orang-orang Israel sangat ketakutan. 当他们用马车追赶以色列人的时候，这个以色列人感到非常的害怕。 Tetapi Tuhan menyelamatkan dengan menenggelamkan kuda kereta orang-orang Mesir. 但是呢，神拯救了以色列人，把这个这个埃及人的马都去淹了。 Kuda selain untuk persiapan perang sebagai alat perang, tapi kuda dalam nubuatan dari para nabi adalah membawa pesan. 除了这个马做战争之用，但是这个特别用先知他用来另外一个作用。 Dalam kitab Zakaria, saudara, 撒迦利亚书里面讲到， Tuhan Allah memberikan penglihatan 神呢给一个意象， dengan kuda 用这个马untuk bisa membawa pesan sesuatu. 代表一个意象。 Mengenai kuda dalam kitab Wahyu, 我们看这个马在这个启示录里面的， sesungguhnya membawa pesan dari Tuhan. 就是说有神的神给我们的预言在里面。 Bagaikan alat perang untuk meraih kemenangan. 就是说，它作为一个战争的工具，它原来能够得胜。 Sehingga kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 6, 我们看这个 Wahyu pasal 6, 启示录第6章， di mana kuda ini dipakai untuk bisa merebut kemenangan. 那么这个马呢，能够在战争中得到这个胜利。 Saudara, kita lihat warna putih. 我们看到这个白色的马， Putih seringkali disebutkan dalam kitab Wahyu selama 14 kali. 那么这个白色呢，它是有它的象征的意义。 Dan putih menggambarkan tentang hal-hal yang baik. 这个象征了好的东西， Semua hal
yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung tentang Yesus. 就是关于主耶稣基督的。 Ya. Dan putih menggambarkan kekudusan dan kemurnian. 还有就是它象征着纯洁、圣洁。 Kuda putih itu apa, saudara? 白马是什么意思呢？ Kalau kita renungkan bersama-sama dalam kitab Wahyu ini, 我们在思考这个启示录里面的话， apa kuda putih? 白马有什么意义呢？ Kita lihat bersama-sama, saudara, 我们一起来看这个圣经。 siapa yang menungganginya. 我们再看圣经， Yang menungganginya di ayat yang kedua. 我们看这个第2章， Orang yang menungganginya memegang sebuah panah. 就是骑在马上的人拿着弓。 Siapa yang menunggangi kuda putih ini? 那么谁骑在马上白马上呢？ Ya, kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 19. 我们看启示录的16章， Ayat yang ke-11. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-11. 启示录19章，19章11节。 Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 这里我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实，他审判征战都按着公义。 Siapa yang menungganginya? 那么谁坐在马上呢？骑在马上呢？ Yang setia dan yang benar. 诚信真实， Tidak ada seorang pun yang setia dan yang benar 因为世上没有一个人诚信真实， selain daripada Tuhan Yesus. 除了主耶稣之外。 Jadi kalau kita lihat yang menunggangi adalah Tuhan kita. 所以说，我们看这个白马骑在马上的，应该是主耶稣基督。 Kuda putih ini menggambarkan adalah perlengkapan atau senjata daripada Yesus untuk meraih kemenangan. 那么这个象征着主耶稣的得胜的荣耀。 Kuda putih ini dipakai Tuhan untuk membawa pesan Tuhan. 那么这个白马主原来这个把他的要的给我们的指示也告诉我们。 Tidak lain adalah gereja. 那么还有一个意思，它象征着教会， Ini adalah gereja sejati. 这是真耶稣教会。 Kita percaya gereja Yesus sejati. 我们呢为真耶稣教会工作 Tuhan menunggangi daripada gereja Yesus sejati. 主耶稣呢他带领着真耶稣教会， Untuk memberikan pesan di akhir zaman. 把他的就是要讲的话告诉我们， Untuk meraih kemenangan. 使我们能够得胜， Untuk bisa membuat orang percaya. 使能够相信。 Saudara, apa yang ada di tangan yang setia dan yang benar yang menunggangi kuda putih itu? 那我们说在诚信真实在这个里面是什么意思呢？ Saudara, kalau kita lihat di ayat yang kedua. 我们看这个第二个， Dia memegang sebuah panah. 他拿着弓， Kalau dalam terjemahan bahasa Mandarin, 在华语里面说的， terjemahan daripada bahasa Yunani, 还有这个希腊文说的， kita lihat bahwa panah ini digambarkan seperti busur, saudara. 我们看这个弓呢是好像一个弯弯的东西。 Ketika kita melihat gambar busur, 我们看到这个弯弯的弓， kita teringat dengan satu perjanjian Allah kepada Nuh. 我们看到这个神给一个挪亚一个应许 Yaitu pelangi. 就是说彩虹。 Pelangi adalah busur Allah di atas langit. 那么彩虹是神他在天上给我们的一个印记。 Ketika kita melihat pelangi, saudara, 我们看到这个天上， bagaimana perasaan kita? 那我们感觉的是什么呢？ Begitu terkesan betapa indahnya Tuhan menciptakan pelangi. 我们
感觉到一个神创造这个天是多么美丽的天。 Begitu mulianya Tuhan kita. 那我们再看到圣经， Dan juga betapa besarnya kasih karunia dan pengampunan Tuhan kepada umat manusia. 我们看到神对人类的恩典是多么的大。 Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan manusia dengan air bah lagi. 因为神应许他不再愿洪水毁灭这个世界。 Dalam kitab Yeskiel pasal 1 ayat 28. 那我们看 Yeskiel pasal 1以西结书1章 ayat 28. 28节， Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan. Demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Ini adalah satu gambaran bagaimana pelangi digambarkan bagaikan gambar kemuliaan Tuhan. 那么我们看到这个彩虹呢，代表这个神给人的应许。 Dengan busur ini, saudara, 愿这个弓呢，代表什么呢？ sesungguhnya yang setia dan yang benar akan memperoleh kemenangan. 那么诚实、诚信跟真实代表了这个得胜。 Karena busur ini adalah satu senjata di tangannya. 因为弓呢，它是一个武器，在手中的武器， Apa kemuliaan gereja? 就是教会的荣耀。 Apa yang menjadi kekuatan gereja? 那么成为教会的力量， Kemuliaan Tuhan, saudara. 那就是神的荣耀。 Karena kemuliaan Tuhanlah, gereja sesungguhnya bisa memperoleh kemenangan. 因为神的荣耀，教会才能够得胜。 Dengan kemuliaan kasih karunia Tuhanlah, maka sesungguhnya gereja bisa meraih jiwa-jiwa. 因为神的荣耀、神的爱，所以教会能够得到很多的这个信主的人。 Saudara, sekarang gereja kita lihat. 我们看我们现在的教会， Kekuatan kita bukanlah dilihat dari kekuatan finansial. 我们的这个力量不是从这个物质上来看的。 Gereja sejati tidak dilihat kekuatannya dengan gedung dan fasilitas. 我们的教会不是从这个它的建筑来看，不是从它的设施来看。 Kemuliaan gereja sejati bukan dilihat daripada hal-hal yang bersifat lahiriah. 那么这个教会呢，不是从这个物质这一方面来看的。 Tetapi kemuliaan gereja sejati, 教会的荣耀， apakah sesungguhnya ada busur daripada Tuhan? 它是神主耶稣手中的弓， Apakah ada kekuatan daripada Tuhan? 它是主耶稣给我们的力量。 Maka sesungguhnya orang mau percaya dan masuk ke dalam gereja sejati. 所以那相信而且进到这个真耶稣教会的人， Seringkali saudara, kita suka terjebak melihat sebuah gereja. 我们常常看到一个教会 Oh, gerejanya begitu sangat megah. 教会是这么雄伟 Paduan suaranya begitu sangat indah. 这么美丽，这么漂亮 Alat musiknya begitu sangat lengkap. 它的音乐很动听， Dan berbagai macam hal-hal yang bersifat lahiriah yang bisa membuat kita terpukau. 很多很多的东西能够吸引着我们。 Tapi apakah kerajaan Tuhan dilihat dari seperti itu, saudara? 那么神的这个只是从这一方面来看的吗？ Bila di dalamnya tidak ada kebenaran Tuhan, 如果没有神的同在， bila di dalamnya tidak ada kemuliaan Tuhan, 如果没有神的荣耀， sesungguhnya bukan gereja sejati. 那么那个教会就变成什么样子呢？ Kalau kita lihat gereja para rasul, 我们看使徒时代的教会， gereja para rasul sesungguhnya bukanlah gereja yang memiliki segala-galanya secara fasilitas. 使徒时代教会它没有很多的这个设施，很简单很简单的， Bahkan banyak jemaat yang berkekurangan. 而且呢，很多信徒他有很多的苦难， Tapi karena kemuliaan Tuhanlah, 因为神与他们同在，
banyak orang yang mau percaya. 所以很多人就相信。 Saudara, kalau kita lihat 弟兄姐妹，我们如果看 dalam kitab Roma pasal 9. 我们看罗马书的第9章， Roma pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 24. 罗马书9章23到24节， Roma pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 24. 罗马书9章23到24节。 Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Ayat 24, 24节， yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Dalam kitab Roma ini digambarkan 那这里我们说就是要将他丰盛的荣耀彰显在我们灵敏早预备的荣耀的器皿上。这器皿就是我们被神所造的，不但是从犹太人中，也是从外邦人中。这有什么不可呢？ kita adalah benda-benda belas kasihannya. 我们呢，只是神的荣耀的器皿。 Kita bagaikan perkakas, saudara. 那我们看这个器皿， Dan kita bagaikan busur di tangan Tuhan. 我们再看这个神的功， Kita dipakai Tuhan 我们被神所使用， untuk kemuliaannya. 就是来荣耀神。 Banyak orang dipanggil 很多人呢蒙召、蒙呼召， di dalam gereja sejati 在真耶稣教会当中， untuk bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. 能够彰显神的荣耀， Supaya orang-orang di luar sana 能来到这个教会， bisa mengenal kebenaran Tuhan. 能够呢得胜。 Ada seorang yang lahir di gereja denominasi Kristen pada umumnya. 那么一个这个普通的基督徒在教会当中， Dia lahir di dalam keluarga Kristen. 他是一个基督徒， Dia dininabobokan oleh ajaran Kristen pada umumnya. 那么他得到了就是普通基督徒受到的教育， Kebenarannya yang dia yakini adalah kebenaran yang semu, saudara. 他呢希望能够得到医治。 Sejak lahir, dia belajar kebenaran itu padahal sesungguhnya bukan kebenaran yang sejati. 但是他开始的时候学到的不是真正的真理， Suatu hari, dia bisa mengenal gereja sejati. 但是有一天他能够认识真耶稣教会。 Dari mana, saudara? 那么我们看 Dia mendekati seorang perempuan. 他呢靠近一个女孩， Perempuan ini adalah jemaat gereja sejati. 那么这个女孩是真耶稣教会的信徒， Dia berpikir bahwa perempuan ini sungguh kasihan. 他觉得这个女孩很可怜， Karena perempuan ini percaya dan masuk dalam gereja Yesus sejati yang sesungguhnya punya pengajaran yang berbeda dengan kekristenan pada umumnya. 那么他感觉这个女孩她学到的真理跟别的这个基督教的这个教义有所不同。 Ibadah hari Sabtu, 那么平常呢，他是这个星期六做安息日， tidak merayakan Natal. 没有这个圣诞节。 Saudara ini seringkali bertanya kepada saudari kita ini jemaat, 那这个信徒呢，常常问这个真耶稣教会的这个女信徒， kenapa kamu ibadah hari Sabtu? 为什么呢？你这个是星期六聚会呢？ Kenapa kamu tidak percaya Natal? 为什么你没有这个庆祝圣诞呢？ Saudara ini suka menjawab tapi jawabannya seringkali ngambang, saudara. 这个女孩呢也回答，但是她的回答不是很完美的。 Dan dia berkata, coba kamu berbincang, ngobrol dengan pendeta gereja saya. 她只是说你试一试跟我教会的传道去交谈吧。 Lalu akhirnya dia ngobrol dengan pendeta gereja Yesus Sejati. 最后呢，这个年轻人跟这个传道呢去交谈， Mereka punya hubungan yang baik. 他们的关系是很好了。 Lalu dia diminta untuk ikut katekisasi. 然后呢，那就是要求他参加这个慕道班， Tapi hatinya masih keras. 但是他的心还是比较刚硬的。
Walaupun dia dengar, tapi tidak bisa menggerakkan hati dia. 他听到了，但是他也不太明白。 Dia masih berpikir bahwa perempuan ini harus diselamatkan dari ajaran sesat. 他认为呢，这个女孩呢，应该从这个迷途当中把她救出来。 Suatu saat, saudara, 那有一天呢， dia diminta untuk bisa menemani acara follow up anak Kanaan. 那么他呢要求去参加一个节目 Anak-anak Kanaan yang telah menerima Roh Kudus. 那么就是说要这个得圣灵的那个 Diajak sebuah follow up, yaitu diadakan sebuah persekutuan. 那么他在一个讲座里面，他有教导， Saudara ini akhirnya ikut membantu sebagai panitia. 然后呢，这个青年人呢，他就是参加这个作为这个组织者的一员。 Kita ketahui pada saat acara pasti ada doa mohon Roh Kudus. 那么我们知道这个呢，我们要求圣灵的那个。 Lalu setiap doa Roh Kudus, sebelumnya dia suka tidak mau ikut doa. 那么在求圣灵的时候，这个青年人呢，他就没有祷告。 Tetapi pada saat itu hatinya tergerak untuk ikut doa Roh Kudus bersama dengan anak-anak Kanaan. 但是呢，他的心也跟随着大家一起来祷告。 Dan akhirnya ketika dia berdoa, 当他祷告的时候， dia mendapatkan Roh Kudus. 他得到了圣灵。 Sebelumnya dia pernah ikut kelas doa berbahasa roh, saudara. 那么他本来呢是跟着另外一个年级的， Dia pernah ikut kelas-kelas itu di gereja lain. 他跟其他的教会，他也跟着其他的班。 Tetapi kenapa ketika dia mendapatkan Roh Kudus pada saat acara itu memiliki kesan yang berbeda? 但是他在这个真耶稣教会得到圣灵，他感觉到这个跟其他教会不一样， Dia merasa damai, 他觉得就不一样了， dia merasa tenang, 他觉得他很喜悦， tapi ada perasaan takut juga. 但是他有一点害怕， Apakah ini benar Roh Kudus? 他想这个圣灵是不是真的圣灵？ Tapi semenjak dia mendapatkan Roh Kudus, 但是他呢就是还没有得到圣灵以前， dia menjadi mudah belajar untuk bisa memahami kebenaran demi kebenaran. 那么他呢很努力的学习，他要学习这个是真理还是不是真理？ Melepaskan ego kepercayaan yang dulu. 他把自己的这个自私的心先去掉， Dan dia menggali demi menggali kebenaran-kebenaran itu. 然后呢，他一直在探索这个真理。 Ketika katekisasi selesai, 当这个慕道班结束了以后， akhirnya dia dibaptis. 然后呢，他受洗， Selepas itu, 受洗之后呢， dia mencari tahu terus kebenaran itu. 他就懂得了真理。 Saudara, kalau kita lihat kemuliaan Tuhan sesungguhnya bisa dinyatakan. 弟兄姐妹，我们看这个主耶稣的荣耀呢，其实能够在这个表明出来。 Dan kita lihat karakteristik daripada meterai yang pertama yang terakhir ini. 我们看到这个他的荣耀有一个特征 Dikatakan ada sebuah mahkota. 那这个讲到了这个冠冕。 Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu pasal 6. 我们看到这个启示录的第6章， Wahyu pasal yang ke-6. 启示录的第6章， Ayat yang kedua. 第6章的第2节， Yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. 那这个我就观看有一匹白马，骑在马上的拿着弓，并由冠冕赐给他。 Mahkota ini bukanlah mahkota Tuhan Yesus, saudara. 这里讲到这个冠冕呢，不是主耶稣的冠冕吗？ Karena mahkota ini dikaruniakan, diberikan. 这个冠冕是赐给他。 Yang menunggangi kuda putih itu akan memberikan mahkota ini. 那么这个骑白马的人把这个冠冕赐给他。 Karena mahkota Yesus adalah mahkota emas dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 14.
那主耶稣的冠冕是金色的冠冕， Tetapi mahkota ini adalah mahkota yang sama yang dipakai oleh perempuan dalam kitab Wahyu pasal 12. 我们看到这个就是启示录14章里面写到 Wahyu pasal 12 digambarkan adalah seorang perempuan 啊， di 这里 mana terdapat sebuah mahkota dari 12 bintang. 那这里讲到12章有一个女的拿的一个冠冕， Mahkota ini mahkota apa, saudara? 这个是什么冠冕呢？ Dalam bahasa Yunani, mahkota punya dua jenis. 我们在这个希腊文里面讲到的冠冕有2种的冠冕， Mahkota yang pertama adalah diadema. 这个一个冠冕呢，它是真正的冠冕，就是统治者的冠冕。 Mahkota diadema adalah mahkota untuk raja, untuk ratu. 就是有的是国王戴的冠冕还有女王戴的冠冕。 Mahkota ini akan diwariskan kepada keturunan raja. 那么这个冠冕呢，是他们是世袭的，一代一代传下来的。 Ketika raja telah meninggal, mahkota itu akan diturunkan kepada anaknya. 当这个国王或者王后死了以后，他这个冠冕呢就传给他的儿子。 Itu adalah mahkota diadema. 那这个是统治者的冠冕。 Tetapi mahkota dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. 那我们这个圣经里面这个启示录里面写到的这个冠冕呢， Mahkota yang dimiliki oleh seorang orang perempuan 这里讲到这个给一个女人了一个 dalam 冠冕， kitab Wahyu pasal 12. 在启示录12章里面写到的， Ini adalah mahkota Stefanus. 这个是得胜的冠冕。 Mahkota Stefanus adalah mahkota untuk para pemenang. 那么得胜的冠冕就是你如果是得胜了，然后给你这个荣耀。 Mahkota diadema biasanya mahkota yang penuh dengan emas, saudara, yang punya berlian dan mahkota raja. 那么如果是统治者的冠冕、国王的冠冕，它是有黄金做的。 Tapi mahkota Stefanus adalah mahkota yang biasanya dari dedaunan. 那么普通的得胜的冠冕，它不是黄金做的，是用那个草了或者其他的做的。 Mahkota ini biasa dikenakan untuk para atlet olimpiade yang memenangkan perlombaan maraton. 那比如说这个我们这个马拉松奥林匹克马拉松比赛的时候，他用这个冠冕。 Mereka yang telah menang berhak dikenakan mahkota ini. 那么他们得胜了，他有权利得到这个冠冕。 Artinya apa, saudara? 这个什么意思呢？ Artinya Tuhan akan memberikan mahkota. 这个意思就是神会给这个冠冕， Mahkota kemenangan. 就是得胜的冠冕。 Ketika kuda putih berlari, 当他得胜的时候， gereja Yesus Sejati berdiri. 那真耶稣教会成立的时候， Ada orang yang percaya. 有人能够被相信， Mereka mendapatkan kemuliaan Tuhan. 他们能够得到神的这个冠冕， Mereka mengenal kebenaran. 他能够认识真理， Mereka juga akan memperoleh kemenangan. 他们呢能够得到这个得胜的。 Jemaat yang menang 那么得胜的信徒， saat gereja telah datang untuk bisa membuat kita percaya. 那么教会里面有这个资料说，我们相信的人， Seharusnya kita mendapatkan mahkota Stefanus. 我们得到这个得胜的冠冕的时候， Kita harus membawa pesan Tuhan. 我们呢要荣耀神的名， Kita harus menjadi alat kemuliaan Tuhan 我们要成为这个荣耀神的工具， untuk memberitakan Injil, saudara. 我们要传这个神的福音， Karena ketika kita menjadi alat kemuliaan Tuhan, 我们要成为这个荣耀神的工具， maka Tuhan akan memberikan mahkota Stefanus kepada kita. 神呢就会给我们得胜的冠冕。 Saudara, kuda putih adalah meterai pertama menggambarkan gereja di akhir zaman berdiri. 那么这个白马象征着这个真耶稣教会在末世它成立了。 Gereja Yesus Sejati di Jakarta ini berdiri. 那么真耶稣教会在雅加达教会的成立， Kita tahu di tahun 41, 我们是在1941年的时候成立。 diikuti dengan gereja Pungkur Bandung. 那么
他有这个教会，其他的教会。 Lalu gereja yang ketiga adalah gereja Cianjur. 然后呢，接下去有万隆教会跟掌义教会， Gereja keempat adalah gereja Pontianak di Indonesia. 然后第四是昆甸的教会 Gereja kelima adalah gereja Banjarmasin. 如果第五个教会是马城教会， Sesungguhnya kuda putih sudah berlari, saudara, di Indonesia ini. 其实这个白马呢，在印尼是已经在奔跑了， Di beberapa tempat. 在多少个城市里面， Sehingga banyak orang yang percaya. 使那些相信的人 Saudaraku, 亲爱的主内弟兄姐妹们， pada hari ini kita sudah merasakan nubuatan meterai yang pertama ini. 我们今天感觉到我们打开了第一个印。 Saudara, saya akan kasih lihat ada sebuah foto. 我们看到一个照片， Gereja mana saudara ini? 这个是教会， Ini adalah gereja Banjarmasin di tahun 63. 这个是马城教会在1963年照的照片 Gereja yang masih dengan ejaan lama. 那这个马城教会在1963年， Gereja Yesus Jang Sejati. 真耶稣教会 Ya, dengan ejaan lama, saudara. 这个已经很久了吧？ Gerejanya sangat sederhana sekali. 这个教会它的建筑也很普通的建筑。 Samanhudi juga dahulu gereja yang tidak semegah seperti sekarang ini. 我们撒曼胡地教会以前呢也不像现在这么这个漂亮。 Tapi saudara, apakah kita pernah mendengar bahwa kuda putih ketika berlari di gereja ini? 那我们听到吗？这个白马在这边奔跑这个故事吗？ Banyak kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesaksian warisan iman yang ada dalam gereja kita. 那么很多见证见证了我们这个真耶稣教会成长的历史。 Ada seorang ayah daripada diaken kita di Banjarmasin. 那有一个我们这个执事的，他的父亲就是在马城教会， Dia sakit keras. 他得了重病， Dia bekerja sebagai tukang kayu. Tukang kayu, mebel. 他本来是一个木匠， Ya, buat mebel, saudara. 他是做木匠的。 Kerja sebagai tukang kayu, membuat mebel, dia seringkali menghisap debu. 那因为做木匠，他常常呢做很多木， Paru-parunya kotor. Paru-parunya kotor. 那他的肺呢比较肮脏， Sehingga mengalami satu penyakit. 所以呢他得到一个病， Muntah darah, saudara. 就是吐出来有血， Selama 2 bulan. 2个月之后呢 Tidak bisa kerja. 不能够工作， Karena muntah darah terus. 因为他一直吐这个血出来， Tidak ada penghasilan. 那么他没有收入了， Mamanya jual potongan kain. 那么他这个太太也是做这个木 Jadi kain potongan itu dijual, saudara. 然后呢他这个把这个卖掉。 Hidupnya sangat miskin dan susah pada saat itu. 那么在那个时候，他的生活过得很艰难， Tetapi Tuhan berbelas kasihan. 但是神呢怜悯他们， Mamanya mendapat mimpi. Mendapat mimpi. 然后呢，他的妈妈得到一个梦， Di dalam mimpinya itu, 在这个梦里，他见到了一个， dia dipanggil seorang berjubah putih. 他被一个穿白袍的人叫去， Orang itu terlihat sangat sabar 那这个人呢非常的忍耐， dan memanggil mama diaken ini 然后呢叫他的妈妈， dengan tangan melambai. 用手按着他，温柔的手。 Mamanya tidak mengenal orang itu. 那他的妈妈不认识这个人， Tapi mamanya melihat orang ini baik dan sabar 他看这个人是非常好的，而且非常忍耐的。 dengan jubah putih. 他穿着白袍， Lalu orang itu melambai, memanggil, menunjuk ke suatu rumah kayu. 然后呢，他就叫他们。 Di rumah kayu itu,
在这个木匠家里， ada tanda salib. Tanda salib. 他有一个十字架， Mamanya tidak tahu tempat apa ini. 他不知道这个什么， Mungkin gereja, 可能是教会， ya. Tapi akhirnya dia mau datang. 最后呢，他要来到这个地方。 Orang itu berkata, 那个人说 kamu ke sana, 你去那边 ada penyembuhan, 能够见到一个， ada pelayan di sana. 有那边能招待你。 Lalu mamanya tiba-tiba bangun dari tidurnya dan mimpinya selesai. 然后呢，这个妈妈做这个梦，然后梦结束了。 Ketika dia sudah bangun, dia bertanya ke beberapa orang. 然后他醒来了以后，就问几个人， Tidak ada yang tahu apa arti mimpinya itu. 他没有人知道这个做梦是什么意思啊。 Dia tinggal di belakang rumah Penatua Mabensang, saudara. 他是在这个知识的这个后面，他的家的后面， Penatua awal di gereja kita di Banjarmasin. 就是我们这个最早成立马城教会的长老。 Dia bertanya, 他就问他 tadi malam saya mimpi. 那个昨天晚上我做梦啊， Saya melihat seseorang. 我看到一个人， Lalu Penatua Ma, 然后这个马长老 dia berkata, kamu dipanggil. 他说你得到了一个呼召， Sabtu ini kamu ke gereja saja. 那么你就是要去教会， Kamu kebaktian. 你要来到教会去这个聚会， Bawa suamimu untuk didoakan. 带你的丈夫在这边祷告， Akhirnya dia ke gereja, saudara. 然后他来到这个教会， Tapi suaminya tidak bisa ke gereja. 但是她的丈夫不能够来教会， Karena suaminya sudah terbaring, muntah darah, tidak bisa berjalan ke gereja. 因为这个他一直吐血，然后躺在这个床上不能够走。 Dia datang ke gereja. 她这个女的先来到教会， Dia bertemu dengan diakon Gosilas. 她就碰到这个执事， Ketika mamanya ke gereja, dia lihat gereja ini kecil 她来到这个教会，看到这个教会很小， dan ada bentuk salib. 但是只有这个十字架这个形状。 Dia akhirnya mulai mengetahui arti mimpinya. 然后呢，她就想起她做梦的情景， Dia berlutut dengan tangan dilipat dan dia katakan haleluya. 她呢跪下来，然后呢这个说哈利路亚。 Akhirnya penatua dan pengurus gereja datang ke rumahnya. 然后呢这个教会的执事他们呢来到她的家， Mendoakan suaminya. 为她的丈夫祷告， Tumpang tangan kepada suaminya. 按手在她的丈夫。 Kurang lebih setengah jam. 大概半个小时过后， Lalu akhirnya mereka berpamitan pulang. 然后呢他们就回去了。 Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主内弟兄姐妹们， Hari ketiga. 当第3天的时候， Suami daripada saudari ini akhirnya bisa bangun, saudara. 那么她的丈夫呢，最后呢，他能够起来了。 Dia tidak perlu makan obat lagi. 他呢Tidak makan obat lagi. 没有吐血，没有什么，已经好了。 Lalu dia datang ke gereja. 然后他来到教会， Dia berdoa dengan penatua dan diakon di sana. 然后他跟那个在教会里面祷告， Akhirnya dia dibaptis di tanggal 21 Juli tahun 64. 然后呢，就是在这个21号6月那个时候呢，他64年他就受 Keluarganya 洗。 pun juga mengenal gereja Yesus Sejati. 他本来也不认识这个真耶稣教会呢。 Penyakit yang tidak ada obat pada saat itu. 那个时候他得的病呢，其实没有什么药能够治了 Tidak ada kekuatan finansial. 没有这个财政，没有钱了。 Tuhan memanggil mereka untuk bisa percaya. 神呢呼召他，使他们能够相信。 Tuhan menyatakan kemuliaannya. 神呢把他的关心倾注在他们的身上。 Saudara, 亲爱的主内弟兄姐妹们， sesungguhnya di dalam gereja kita, 在我们的教会里面， Tuhan bisa memanggil orang-orang di luar sana untuk bisa percaya.
神呢能够呼召那些能够相信神的人， karena ada kemuliaan Tuhan. 因为有神的荣耀在里面。 Tapi bukan berarti kita tinggal diam. 如果我们离开了他， Karena kita bagaikan busur di tangan yang setia dan yang benar. 我们呢要使他的手里的弓，然后呢要做这个诚信正直的事 Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. 原来神的荣耀， Ketika kita memberitakan Injil, menyatakan kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan, 我们呢要把神的这个真理诚实表现出来， Tuhan akan memberikan mahkota Stefanos kepada kita. 神呢会给我们得胜的冠冕。 Amin. 阿门。